Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita ingin melihat bagaimana Malaysia perlu melakarkan satu polisi yang jelas menjadikan negara benar-benar menjaga warganya. Kerana dari statistik dan juga angka-angka penyelidikan yang kita sedia maklum bahawa Malaysia semakin berusia ataupun semakin menua. Menurut unjuran pada tahun 2020, Malaysia sudah pun mencapai taraf masyarakat menua dan akan menjadi masyarakat tua pada 2045 serta masyarakat sangat tua pada 2060. Dan pada 2020, 1 dalam 14 penduduk berumur antara 65 tahun dan ke atas ataupun 2.3 juta daripada keseluruhan penduduk seramai 32.4 juta. Dan warga emas dijangka akan meningkat mencapai nisbah 1 dalam 7 orang pada 2045 dan 1 dalam 5 orang pada 2060. Jadi dari statistik simpanan, hanya 1 daripada 5 warga emas di Malaysia memperolehi asas pelindungan usia tua ataupun lebih rendah berbanding purata dunia sebanyak 1 daripada 2 pada tahun 2017. Walaupun negara kita mempunyai sistem persaraan berperingkat yang memenuhi 3 komponen utama, masih ramai boleh dikategorikan sebagai golongan di tengah yang tercicir, iaitu mereka yang merupakan individu yang tidak menyertai mana-mana skim persaraan formal dan pada masa yang sama tidak layak untuk mendapat bantuan warga emas. Jadi itulah yang akan kita bincangkan pada malam ini, apatah lagi apabila kerajaan sudah pun bersetuju untuk membenarkan pencarum KWSP pada minggu lalu untuk mengeluarkan sekaligus caruman RM10,000 bagi memudahkan mereka menjalani kehidupan akibat kesan ekonomi COVID-19. Jadi bagaimana kita perlu bergerak ke hadapan dalam hal ini. Jadi bersama saya pada malam ini, saya bersama dengan Profesor Emeritus Dato' Norma Mansor, Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Malaya dan juga Fellow Akademik di USM. Begitu juga Presiden Persatuan Ekonomi Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Prof, dari intro saya yang panjang dengan angka itu, adakah ia benar-benar bertepatan dengan penyelidikan dan juga pemerhatian Prof dan juga rakan-rakan di SWRC selama ini? Amat tepat sekali Cik Nazri, ya. Apa yang berkatakan bahawa negara tidak begitu bersedia untuk menghadapi penuaan di kalangan penduduk ini. Ya, Prof. Dari kesan impak pandemik COVID-19, kita seolah-olah membuka jurang ataupun mendedahkan jurang yang sedia ada tetapi semakin melebar dalam sistem pelindungan sosial di negara kita. Jadi pelbagai masyarakat sama ada yang berada di kategori yang terbawah B40, M40 dan juga M40 yang di atas juga sudah pun terjejas sosial dan juga pendapatan mereka. Jadi adakah sebahagian besar program kebajikan sosial kita ini bersifat jangka pendek, bertindan ataupun polisinya dan tidak selaras, tetapi ia tidak dapat merapatkan jurang yang semakin melebar apabila kita berada dalam COVID-19 hampir memasuki tahun ketiga ini, Prof? Selamat petang. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan pendapat dan juga bersama berkongsi penyelidikan di Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial. Ada 2 perkara di situ, ya Cik Nazri, kepada persoalan yang Cik Nazri sebutkan tadi. Pertama, memang pandemik COVID-19 telah mendedahkan jurang dalam sistem pelindungan sosial di kalangan rakyat Malaysia. Dan yang kedua ialah pertindihan dan tiada keselarasan, ya, di antara program-program yang ada. Kalau kita lihat sistem pelindungan sosial yang ada di Malaysia ini, kita berada di dua pol, ya, yang dua pol yang begitu berbeza.
mereka yang miskin kita ada sistem-sistem kebajikan yang kita berikan, ya. Sedangkan mereka yang bekerja dalam sistem yang formal kita ada EPF dan sebagainya dan juga SOKSO, ya. Tetapi di tengah-tengah, mereka yang di tengah-tengah, sama ada mereka yang bekerja sendiri ataupun mereka yang di dalam sistem tidak formal, itu tidak ada perlindungan jika sekiranya berlaku sama ada berlaku kecederaan atau apabila berlaku kesusahan seperti COVID, di mana berlaku apabila tiada pekerjaan, ya. Mereka yang dalam sistem formal semenjak tahun 2018 kita mempunyai sistem insurans SIP, ya, sistem insurans perlindungan sosial. Tetapi selepas bagi mereka yang tidak dalam sistem formal, jika sekiranya mereka hilang pekerjaan atau sekiranya jika gaji mereka turun, mereka tidak mendapat apa-apa bantuan, ya. Jadi itu bagi mereka yang berada dalam sistem formal. Yang tidak dalam sistem formal itu tiada sistem yang melindungi mereka jika sekiranya mereka tiada simpanan. Dan isu yang kedua tadi yang Cik Nazri sebutkan ialah pertindihan dan tidak ada penyelarasan, ya. Jika sekiranya pertindihan berlaku atau ada pelbagai jenis bantuan yang diberikan, itu tidak semestinya tidak baik. Ya. Jika sekiranya mereka yang memerlukan bantuan mendapat bantuan. Masalahnya ada di kalangan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan tidak mendapat bantuan dan yang mendapat bantuan mungkin mendapat lebih daripada satu bantuan. Ya, Prof, untuk susulan soalan saya berkaitan dengan skim perlindungan sosial yang mapan dan inklusif yang mahu kita capai dari menyebabkan masyarakat terjebak ataupun jatuh kemiskinan dan dapat meletakkan masyarakat kita kalis dengan pelbagai ancaman ekonomi dan juga pandemik seperti COVID-19 ini, tetapi kelompok yang berada di tengah-tengah itu, kelompok yang tidak ada sebarang perlindungan sosial seperti mereka yang bekerja sendiri, mereka yang tidak bergaji secara formal, kelompok ini terlampau besar. Jadi bagaimana kita dapat reach out kelompok ini dengan sistem-sistem yang sedia ada, ataupun kita perlu innovate lagi satu sistem yang benar-benar dapat menerjah kelompok yang tidak dilindungi apa-apa pun sistem perlindungan sosial yang Prof maksudkan tadi itu. Cik Nazri, agak sukar bagi kita untuk berbincang mengenai sistem perlindungan sosial yang lebih kukuh di waktu ekonomi dan negara sedang mengalami cabaran, ya, seperti COVID-19 dan juga banjir. Pada masa yang sama, inilah juga masanya kerana kita merasai masalah ini sebagai peluang untuk kita melihat semula adakah kita mempunyai sistem perlindungan sosial yang kukuh, ya. Apa yang kami cadangkan atau pusat kajian yang kami buat di pusat pendidikan kami ialah kita mesti beralih pandangan daripada melihat sistem perlindungan sebagai satu model kebajikan, ya, seperti yang kita ada dulu, ya. Welfare system, social welfare system. Bukan. Kita perlu melihat sistem perlindungan sosial ini sebagai satu alat pembangunan ekonomi dan solidariti sebagai satu masyarakat. Kita sebagai satu masyarakat Malaysia mestilah melihat bahawa ini adalah tanggungjawab bersama. Adakah apabila segelintir atau sekumpulan daripada rakyat Malaysia yang tidak dilindungi waktu kesusahan, adakah ini sesuatu yang kita boleh terima apabila kita wujud dalam satu masyarakat, ya, terutama apabila kita mencapai sebuah negara maju, ya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita boleh beralih daripada memikirkan perlindungan sosial sebagai satu kebajikan di mana kalau kita ada kita beri sumbangan, tetapi bukan adanya satu sistem yang melindungi sama ada orang bekerja atau tidak bekerja, itu masalah akan menjadi masalah kepada negara. Tetapi jika kita sekiranya melihat sebagai satu tanggungjawab, maka kami cadangkan apa yang kami sebut sebagai sistem perlindungan sosial negara, ya. Di mana bukan hanya tertumpu kepada atau bergantung kepada pekerjaan.
It is not kita nak pindah pandang ataupun pendekatan daripada employment base kepada people base. Ya, bila kita melihat kepada masyarakat atau kehidupan manusia, kita akan melihat di manakah peringkat umur atau waktu-waktu di mana mereka ini terdedah kepada risiko, di mana mereka menjadi vulnerable, mudah terjejas. Ya, kalau kita melihat kepada negara-negara yang maju contohnya, ya, dia menggunakan kitaran hidup sebagai satu pendekatan kepada perlindungan sosial, iaitu masa kanak-kanak, ya, masa kanak-kanak dan apabila ibu mengandung dan bersalin, ya, waktu itulah mungkin tiada pekerjaan, terutama mereka yang bekerja sendiri, ya. Dan di waktu umur produktif, apabila hilang pekerjaan ataupun berlaku kecacatan, ya, atau sakit atau hilang pekerjaan, dan apabila di hari tua, ya. So ini adalah waktu-waktu atau fasa dalam hidup manusia di mana kita menghadapi risiko. Jadi kita perlu beralih daripada melihat kepada perlindungan sosial atau social insurance for that matter, ya, ataupun insurans sosial hanya kepada pekerjaan. Kerana itu tidak semestinya benar lagi, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa ramai di antara rakyat Malaysia ini telah tidak semestinya mempunyai employer ataupun tidak semestinya berada di dalam sistem formal itu. Jadi bagaimana kalau kita masih menggunakan model employment atau model pekerjaan itu tadi, bagaimana kita nak melindungi suri rumah, ya, mereka yang tidak bekerja atau mereka yang hanya bekerja di musim-musim tertentu, susah untuk kita nak melindungi mereka, ya. Dan bagaimana mereka di hari tua apabila sekiranya mereka tidak berada dalam sistem formal, ya. Itu bagi mereka yang bekerja. Bagaimana mereka yang tidak bekerja, ya. Jadi kita untuk hari tua kita ada bantuan orang tua di mana lebih kurang 138,000 daripada mereka yang diterima. Sedangkan kalau kita lihat kepada orang tua di Malaysia, jumlahnya lebih besar daripada itu, ya. So ini adalah perkara-perkara asas yang perlu kita bincang sebagai sebuah negara, sebagai satu masyarakat. Kita bincang bersama, adakah kita akan berubah? COVID-19 dan juga banjir telah menunjukkan bahawa ini adalah masalah negara, bukan hanya masalah segelintir masyarakat sahaja, kerana ia melibatkan semua orang dan di setiap peringkat umur. Oleh itu, kami cadangkan supaya kita bawa conversation ini sebagai a national conversation atau a national dialogue. Because kalau kita inginkan sesuatu yang baru, kita perlu ada pengorbanan, ya. Adakah kita sanggup untuk korban supaya kita sama-sama dilindungi? Penjelasan Prof, nampaknya apa yang kita lalui sekarang apabila dikatakan Malaysia semakin tua, iaitu Malaysia semakin tua sebelum menjadi kaya, merupakan satu perkara yang besar. Pastinya anjakan cara kita melihat aging society ataupun aging nation ini perlu merangkumi bersifat inklusif dan juga holistik. Jadi dari aspek itu, jadi apa yang dikatakan dalam kajian Prof berkaitan dengan perlindungan sosial, apa yang dimaksudkan dengan pendekatan kitaran hidup yang mengutamakan asas perlindungan sosial ataupun social protection law itu? Nazri, tadi Nazri ada menyebutkan bahawa kita menjadi tua sebelum kita menjadi kaya. Ya? Kalau kita tengok kepada sejarah, ya, daripada sejarah negara-negara yang mempunyai sistem perlindungan sosial ataupun negara-negara yang telah maju, ya, apabila mereka bila mereka memperkenalkan setengah daripada elemen perlindungan sosial itu, mereka lebih miskin dan tidak sekaya kita, ya. Mereka tidak mencapai pun GNI atau pendapatan per kapita seperti kita ada sekarang. Jadi tidak semestinya, ya, tidak semestinya kita perlu kaya untuk kita melindungi rakyat kita, malah kerana kita nak menuju ke arah
untuk kita menjadi kaya itulah. Sebab kalau kita tak merancang kekayaan kita itu, kita tidak akan memberikan perhatian yang sepatutnya kepada apa yang diperlukan oleh negara. Contohnya, apa yang berlaku pada negara kita pada tahun 1987 sehingga 1997, di mana negara masa itu mencatatkan average growth about 9%, ya, 9% pada masa itu. Kalau surplus itu kita invest kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita untuk jangka masa yang panjang, ya, yang lebih sustainable, ya, mungkin ianya akan memberikan tahap pembangunan pada kita pada hari ini lebih tinggi, ya. So itu yang Nazri, itu persoalan yang pertama. Yang kedua ialah Nazri menanyakan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kitaran hidup. Ada 4 elemen asas apabila kita memperkatakan tentang social protection floor yang mengikut kepada kekitaran hidup, ya. Ini adalah unjuran daripada ILO atau Pertubuhan Buruh Antarabangsa yang mencadangkan bahawa setiap negara boleh menentukan tahap mengikut kemampuan pembangunan mereka untuk melindungi 4 perkara asas, ya. Yang pertama ialah pelindungan kesihatan yang asas, iaitu sesuatu yang universal tetapi yang diperlukan oleh semua rakyat. Itu kita ada, Nazri. Ya. Nasib baik kita ada universal healthcare, ya. Ini termasuklah penjagaan bersalin dan sebagainya. Elemen yang kedua ialah jaminan pendapatan asas kepada kanak-kanak supaya mereka mendapat nutrition dan juga pendidikan dan penjagaan yang baik, ya. So ini adalah untuk peringkat awal, dan selalu diperkatakan bahawa peringkat umur untuk membentuk minda, ya, dan pembangunan minda seseorang itu ialah berumur kosong atau daripada hamil atau daripada fetus lagi sehingga berumur 1000 hari, ya. So ini adalah masa di mana pembentukan minda atau cognition itu berlaku, ya. Jadi ini adalah mustahab. Kerana itu dicadangkan supaya jaminan kanak-kanak itu diberikan dan mendapat nutrition untuk mereka menjadi supaya mereka boleh membangun, ya, dari segi minda. Jadi kalau kita lihat umpamanya dalam elemen yang kedua ini pun, ini yang saya sebut sebagai alat pembangunan, ya, alat pembangunan negara. Kerana kalau kita nak menjadi negara maju, kita nak rakyat Malaysia cerdik pandai. Yeah. Jadi kalau kita tidak menjaga pembangunan minda mereka daripada kecil atau daripada fetus lagi, bagaimana mereka nak menjadi cekap dan kita nak bertanding dengan negara Korea, Jepun, Vietnam dan sebagainya, ya. So itu yang dikatakan, yang saya kaitkan dengan pembangunan tadi. Yang kedua ialah jaminan pendapatan asas waktu umur aktif, ya, iaitu 15 hingga 64, iaitu 64 di kebanyakan negara. Di negara kita 59-60 dah bersara, ya. Tapi kami harap kita harap warga Malaysia masih aktiflah, ya, sebab kita memerlukan mereka yang cerdik pandai, yang dah diberi pendidikan dan sebagainya untuk terus memberikan sumbangan kepada negara, ya. Dan ini adalah apabila berlaku kecederaan, kekurangan pendapatan, pengangguran, sakit, hamil dan tidak atau hilang upaya. So the basic income ataupun minimum income seharusnya atau sepatutnya diberikan. Itu adalah elemen yang ketiga. Dan yang keempat ialah basic income atau jaminan pendapatan asas untuk warga emas. Jadi ini adalah 4 elemen utama apabila kita memperkatakan tentang social protection law ataupun sistem perlindungan asas, ya, yang kita telah yang dipanggil sebagai 202, Declaration ILO 202, di mana setiap negara boleh menentukan, ya, tahap nak bagi RM50 ke RM100 ke, ya. So itu adalah mengikut kemampuan negara masing-masing. Prof, dalam tulisan terkini dalam NST baru-baru ini, Prof amat gusar dengan kebenaran kerajaan
kepada pencarum untuk mengeluarkan 10,000 sekaligus dalam caruman KWSP mereka. Kerana faktanya sudah tidak boleh kita nafikan mereka yang mencarum ini tidak ramai lagi sebenarnya. Dan bagi yang mencarum pun simpanan mereka yang asas pun semakin berkurangan. Dan bagi kelompok yang ada berpencen, misalnya kaki tangan awam, apabila mereka pencen pun jumlah pencen yang mereka boleh dapat selepas mereka bersara itu tidak mampu menampung kehidupan mereka dengan pembelanjaan kehidupan yang semakin tinggi. Jadi adakah Prof rasakan sudah sampai masanya kita perlu ada satu sistem skim yang dikatakan skim pencen insurans sosial ataupun social insurance pension SIP yang Prof katakan itu boleh memberikan keterangkuman bagi semua kelompok yang mungkin pada ketika ini begitu rentan, tidak cukup makan dan tidak ada langsung. Pandangan Prof. Nazri, pengeluaran KWSP memang tidak dapat dinafikan, telah membantu ramai rakyat Malaysia. Ya, itu kita tidak nafikan. Tapi perkara yang lebih pokok daripada itu ialah menunjukkan bahawa memang data-data yang kita dengar sebenarnya ini kita boleh nampak sendirilah kebenarannya, ya, bahawa rakyat Malaysia sebahagian besar memang tidak boleh menghadapi keadaan sama ada pandemik bila mereka tak boleh bekerja ataupun apa-apa sahaja jenis krisis, ya. Apabila berlaku krisis, tidak setengah daripada mereka tidak melebihi daripada 3 bulan pendapatan mereka, setengah tu sebulan saja. Kalau tak ada gaji, mereka tiada simpanan, ya. Jadi itu memang benar. Tetapi inilah juga masanya kita nak memikirkan bagaimana untuk memperkokohkan semula, ya, sistem insurans sosial ataupun sistem perlindungan sosial kita. Memang benar Nazri, KWSP adalah sistem insurans sosial ataupun social insurance, ya, kerana kita menabung ke dalam tabungan itu. Kita menabung dan employer juga menabung, ya, ataupun majikan juga menabung, ya. Kalau dalam sistem perlindungan sosial, dia ada kita boleh ada beberapa lapis, ya, dari segi pendapatan itu, ya. Yang paling asas di kebanyakan negara ialah apa yang dipanggil sebagai social assistance ataupun bantuan sosial, ya. Bantuan sosial itu selalunya tidak ada contribution atau tidak ada sumbangan daripada orang yang menerima. Ianya datang daripada cukai. Sistem insurans sosial itu di mana kita cross subsidize, ya, iaitu orang yang berpendapatan tinggi juga masuk dalam tabung yang sama. Tabung itu kita laburkan dan hasilnya itu sama-sama dikongsi sama ada mereka itu menabung kecil ataupun yang mempunyai pendapatan besar, ya. So itu yang dipanggil sebagai sistem insurans itu tadi. Kita perlu melihat semula bahawa hanya, ya, kalau mengikut kajian kami, ya, hanya 55% sahaja daripada rakyat Malaysia yang dilindungi sama ada sistem pension kerajaan ataupun dilindungi oleh EPF ataupun tabung angkatan tentera LTAT, ya. So 45% daripada rakyat Malaysia tidak dilindungi oleh mana-mana skim apabila untuk mereka menghadapi hari tua, ya. Jadi pencen di sini kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu ubah sedikit cara kita menerima atau membincangkan perkataan pencen. Pencen itu bermaksud pendapatan waktu persaraan, ya, retirement income. Dia tidak semestinya pencen kerajaan atau pencen swasta, ya, tetapi pencen. So betul Cik Nazri katakan tadi, ya. Adakah kita nak melihat ataupun bagaimana akan jadi kepada rakyat Malaysia dengan sekarang ini apabila berlakunya pula pengeluaran yang ketiga ini, ya. Semasa pengeluaran kedua kita tahulah datanya 48% mempunyai simpanan di dalam tabungan mereka 10,000, ya. Ini adalah bagi mereka yang berumur 55 tahun ke bawah, ya. Dan kita juga tahu bahawa sebahagian besar juga mempunyai RM1,000 dalam sistem KWSP.
bagaimanakah caranya untuk kita memenuhkan semula untuk menjadikan 240,000 seperti yang dicadangkan oleh KWSP untuk mendapat RM1,000 sebulan pencen. Ya. Ya, kita guna Itu pencen. cabarannya, Apa yang Prof. saya sebutkan tadi Ya. lah. Ya. Untuk 20 tahun jika sekiranya kita berumur 80 Ya, tahun. kita akan buat program susulan dengan Prof sekali lagi kerana masa tidak mengizinkan. Tetapi nampaknya Prof bersetuju bahawa kita perlu ada instrumen yang lebih holistik yang dapat memberikan perlindungan bagi semua kelompok yang dikatakan tadi. Terima kasih Prof. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan sesi yang lain. Saya memang setuju sangat apa yang dikatakan dan topik ini cukup penting untuk kita teliti dan juga jadikan debat nasional bagi semua pemegang taruh. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Norma Mansor, Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Malaya dan juga Presiden Persatuan Ekonomi Malaysia. Itu saja agenda awal ini bersama saya Nazrika pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.